Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita masih diberikan kesempatan bernafas untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Ada yang menjalani kehidupan dengan penuh keseronokan dan bermakna, ada juga yang melaluinya dengan kedukaan dan hambar seolah-olah kehilangan punca. Menjalani kehidupan umpama memandu atau menunggang di lebuh raya panjang yang berliku-liku dan dipenuhi lopak-lopak. Memandu atau menunggang di lebuh raya kehidupan tanpa destinasi yang jelas dan perancangan yang teliti mendedahkan kita kepada pelbagai risiko yang berpotensi menyebabkan mudarat yang teruk. Ia akan mengakibatkan kehidupan yang dilalui menjadi hambar, mengalami kegagalan dan dipenuhi dengan kedukaan. Tuntutan kehidupan masa kini jauh lebih kompleks dari kehidupan masa dahulu. Oleh yang demikian, pendekatan yang perlu diambil juga telah berubah dan berbeza. Visi dan misi serta strategi yang jelas perlu dirumus, dirangka dan dilaksanakan untuk membolehkan kita menjalani kehidupan yang lebih manis dan bermakna. Apakah yang dimaksudkan visi, misi dan strategi? Visi ialah penyataan yang menyatakan gambaran umum secara menyeluruh apa yang ingin kita capai dalam kehidupan. Tanpa disedari, ramai di antara kita telah mempunyai visi. Sebagai contoh, kita menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Malangnya, visi tersebut tidak disokong oleh misi dan strategi yang tepat dan betul serta jelas. Misi ialah penyataan umum yang menyatakan bagaimana visi akan dicapai. Bagi mencapai visi yang dinyatakan awal tadi, contoh misi yang boleh dirumus dan dirangka serta dilaksanakan ialah untuk mematuhi kewajipan agama dan kewajipan sebagai warga negara, pekerja dan anggota masyarakat. Seterusnya, misi perlu disokong dengan nilai teras yang positif dan strategi yang betul dan tepat serta jelas. Nilai teras ialah penyataan sampingan untuk visi dan misi yang menyatakan tingkah laku atau kelakuan bagi melaksanakan misi untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang dinyatakan tadi, contoh nilai teras yang boleh diterapkan ialah berpengetahuan, positif, berkeyakinan, merendah diri, berbudi bahasa dan sopan serta mesra. Strategi ialah penyataan yang menggariskan langkah atau tindakan yang selari dengan nilai teras yang perlu diambil bagi melaksanakan misi untuk membolehkan visi dicapai. Ia dinyatakan sebagai matlamat, objektif dan pelan tindakan. Matlamat ialah penyataan umum yang menyatakan apa yang perlu dicapai sebagai strategi untuk membolehkan misi dilaksanakan dan dicapai. Selari dengan nilai teras, misi dan visi yang dinyatakan awal tadi, contoh matlamat yang boleh ditetapkan ialah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dari masa ke semasa secara berterusan. Manakala objektif pula ialah penyataan spesifik yang menetapkan tindakan yang perlu dilakukan serta garis masa untuk mencapainya bagi merealisasikan matlamat sebagai strategi untuk melaksanakan misi serta mencapai visi.
Untuk merumus, merangka dan menetapkan objektif yang jelas, prinsip SMART boleh diguna pakai. S bermaksud spesifik, khusus atau jelas. M mewakili measurable, sesuatu yang boleh diukur atau dinilai. A achievable, sesuatu yang mampu dilakukan berdasarkan kemampuan semasa. R realistic, atau munasabah dengan kemampuan semasa. T time bound, garis masa atau tempoh masa untuk objektif dicapai. E evaluate, iaitu menilai pencapaian secara berterusan bagi memastikan ia berada di atas landasan yang betul. R reward, meraihkan kejayaan mencapai objektif ditetapkan. Ramai di antara kita kerap menetapkan objektif atau azam, terutamanya pada setiap kali menyambut tahun baru atau selepas ditimpa musibah. Malangnya, objektif atau azam tersebut terlalu kabur atau lemah. Sebagai contoh, ada yang berazam ataupun menetapkan objektif untuk melanjutkan pelajaran bagi meningkatkan pengetahuan dan kelayakan. Malangnya, objektif tersebut kabur. Ia tidak menjelaskan secara spesifik apakah kelayakan yang ingin dicapai dan bilakah atau tempoh masa ia perlu dicapai. Contoh objektif SMART untuk orang yang bekerja bagi melanjutkan pelajaran ialah untuk mendapatkan diploma eksekutif keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam tempoh masa 5 tahun dari sekarang. Objektif ini jelas secara spesifik menetapkan kelayakan yang ingin dicapai ialah diploma eksekutif keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ia perlu dicapai dalam tempoh masa 5 tahun dari sekarang. Ia dibuat berdasarkan kepada kemampuan kewangan dan kekangan masa sebagai seorang yang sedang bekerja. Untuk mengekalkan fokus bagi memastikan objektif dapat dicapai, elakkan mensasarkan terlalu banyak objektif untuk dicapai dalam tempoh masa yang sama. Tetapkan berdasarkan keutamaan. Selain daripada itu, ia juga boleh ditetapkan sebagai objektif jangka masa pendek, jangka masa pertengahan dan jangka masa panjang atau lama. Sebagai pelengkap kepada strategi yang dirancang, pelan tindakan perlu dirangka dan juga dibangunkan. Ia merupakan pelan tindakan secara terperinci yang menggariskan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk membolehkan objektif dicapai dalam garis masa yang ditetapkan. Selain daripada itu, ia juga memudahkan pelaksanaan dan pemantauan pencapaian serta tindakan penambahbaikan dilakukan secara berterusan. Untuk membangunkan pelan tindakan, kenal pasti dan tentukan tindakan serta garis masa untuk melakukannya mengikut urutan logik. Semak dan kaji semula ketepatan dan keberkesanan pelan tersebut sebelum ia dilaksanakan dan secara berterusan. Buat pindaan untuk penambahbaikan sekiranya perlu. Sebagai penutup bicara, fikirkan yang terbaik, rancang yang terbaik, lakukan yang terbaik, dapatkan hasil yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Semoga berjaya. Sekian. Terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.